Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا وأنت علينا قادر على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اهدنا واهد بنا وجعلنا سببا لمن اهتدى ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم احفظنا من كيد الكائدين ومن حسد حاسدين ومن سحر الساحرين يا رب العالمين اللهم من أراد بنا وأراد بإسلامنا وأراد بأعراضنا ومنهجنا وبدراستنا ومن حولنا ومشايخنا بسوء أو حقد أو حسد أو فتنة أو فساد أو شحناء أو خيانة أو افتراء أو صد اللهم اصرف عنا شرورهم واجعل شرورهم على نحورهم واجعلهم آية وعبرة لأولي الألباب يا سميع الدعاء وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Malam ini adalah malam yang kedua lah daripada pusingan hisah kita hendak mengaji dan belajar tentang As-Sufiyah fi hadral maut, fi hadral maut, iaitu Sufiyah hadral maut ni kita buat muqaddimah pada perjumpaan kita yang telah lepas, dan malam ini kita akan masuk pengajian kita pada hisah ning iaitu sakut paut dengan sejarah hadral maut. Sejarah hadral maut. Hadral maut ni adalah cara kita nak baca tu, hendaklah kita baca dengan hadral maut, dengan mempatahkan ha dan mensukunkan ad-dad dan mempatahkan ra serta mempatahkan mim. Hadral maut, baca gitu. Ini adalah satu kalimah yang dipanggilkan ataupun digelarkan akan satu negeri yang ada di Yaman. Ada di antara ulama baca dengan hadral maut, baca dengan dhammahkan mim, sebagaimana tersebut di dalam kitab Mu'jam al-Buldan bagi Yaqut al-Hamwi. Ini adalah satu pengingatan bagi kita
supaya kata kita ni boleh dengar, boleh faham cara kita nak baca. Adapun masyhur di kalangan ulama, dia baca hadral maut, sebagaimana tersebut di dalam kitab Lisanul Arab bagi Imam Ibnu Manzur Al-Masri dia ni, dan di dalam kitab Mukhtar As-Sihah bagi Ar-Razi, dan lain-lain lagi daripada rujukan tentang cara kita nak letak ataupun panggil, sebut dan baca akan nama-nama bagi negeri-negeri. Dan hadral maut ni adalah satu panggilan yang lama mari dah. Bahkan tersebut di dalam kitab At-Taurat, di dalam panggilan dia As-Safarit Takwin. Safarit Takwin ni salah satu daripada juzuk yang ada di dalam At-Taurat dengan lafaz hadral maut, dengan lafaz hadral maut. Sebagai tokoh ulama daripada Yaman tu sendiri, namanya Alawi anak Tahir Al-Haddad, dia tulis di dalam kitab Asy-Syamil fi Tarikh Hadral Maut. Ini boleh kita sebagai umat Islam, umat yang beriman dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, boleh mengambil dan tak boleh mengambil pengetahuan dan sebagainya. Kalimah hadral maut ni adalah dipanggilkan di dalam bahasa alim ulama kita dinamakan tarkib mazji. Tarkib mazji. Mazji ni makna bersera asal. Bahasa petani panggil bersera. Sem. Kalau bahasa Sia panggil sem. Maka ambil dua kalimah ni, mari letakkan jadi satu panggilan bagi negeri, iaitu negeri Yaman. Sebab apakah dinamakan negeri itu dengan hadral maut? Kerana ada seorang daripada Qahtan. Qahtan ni adalah Arab yang asli, yang ada dia tadi itu di negara Arab lah. Dia ni namanya Hadral Ibnu Ibnu Yaqtin, Ibnu Amir, Ibnu Shalih. Dia ni daripada baka, iaitu nabi-nabi dululah, anak nabi-nabi dulu, Nabi Nuh dan sebagainya. Jadi dia ni hadral maut ni nama orang lah. Nama orang yang dipanggilkan ataupun yang dikenalkan dengan hadral maut Ibnu Qahtan. Dia ni mari duduk di Yaman, maka ambil daripada nama dia itulah letakkan satu panggilan di negeri Yaman ataupun ibu kota dia, dengan itu panggilan dan sebagainya. Itu nisbah bagi panggilan. Nak kita faham kata hadral maut ni asal-asal mari di mana? Supalah kita duduk di negara Melayu kita ni, di sana ada panggil pasir putih, pasir mah, ataupun raja kayu, ataupun umur hamba panggil Melayu bakak. Berbagai-bagai daripada panggilan kapung dan sebagainya. Itu tak lain tak bukan kerana asal usulnya daripada sebutan manusia yang berkaitan dengan keadaan dan suasana, termasuk juga nama-nama manusia yang boleh kita ambil daripada asal usul itu, meletakkan sebagai nama panggilan bagi negeri yang tertentu. Dan itu adalah satu daripada asal usul kalimah hadral maut. Kita insya-Allah dapatnya jawapan bagi diri kita dan mengangkatkan perkara-perkara yang kita tak tahu dan sebagainya, untuk kita tadi menambahkan ilmu pengetahuan tentang ini masalah. Dan hadral maut ni dia adalah satu panggilan yang masyhur. Apabila tempat masyhur, ghalibnya manusia itu suka nak duduk di sana. Memanglah tempat maju ni,
pia-pia pun nak beli tanah, pia-pia pun nak milik tanah, suasana keadaan nak hidup di situ. Belum daripada ining orang hak duduk di kawasan Yaman tadi itu banyak daripada kabilah-kabilah yang duduk di negeri Hadramaut. Belum di sisi belum daripada Islam tadi itu nak boleh menguasai dengan cara sempurnanya, dapatnya orang-orang tadi itu daripada beberapa kabilah, beberapa kumpulan daripada manusia mari duduk di mana? Duduknya di Hadramaut. Yakni Hadramaut ni memanglah dia daripada negeri Yaman. Di situ tu ada kabilah nama Hadramaut, ada kabilah nama Al-Kindah, ada di sana Quda'ah, ada di sana As-Sadfi, As-Sadif dan Ja'fayin dan sebagainya dan berbagai-bagainya daripada kabilah yang ada di sana. Jadi kabilah-kabilah tersebut tadi itu ada sekelilingi adanya di kawasan yang dekat dengan Hadramaut. Akan tetapi benda tadi itu apabila nak letaknya ibu kota ataupun ibu kota negeri tadi itu memanglah musyarak di kalangan orang-orang yang ada di dalam negara itu nak pilih Kindah ke, Quda'ah ke, As-Sadif ke, Al-Ja'fayin ke dan sebagainya. Nak ambilnya benda-benda tadi itu, mari letakkan nama bagi ibu kota dia, pakat sebulak suara letaknya Hadramaut. Jangan kita baca Hadril Maut, tak kena baca Hadramaut. Dua kalimah ni panggil tarkib mazji, ismul ladzi la yansarif. Kalau dalam bahasa Arab tak boleh nak tanwin dan tak boleh nak kasrah. Ini kita kena fahamlah sebagai ilmu pengetahuan yang kita tadi itu wajib kena mengetahui perkara-perkara tersebut. Dan seterusnya banyaklah disebutkan kabilah-kabilah Al-Kindah dan berbagai-bagai As-Sadif dan sebagainya. Ini kita tahu dengan cara sepatah lalu ataupun cara kasar-kasar supaya kata kita tadi itu tak terlari daripada ilmu pengetahuan yang dibawa datang oleh alim ulama kita di sini. Dan As-Sabak ni, kaum Sabak dan sebagainya, negeri dia ni ada di Yaman. Yang Tuhan sebut As-Sabak dalam Quran dan sebagainya, ada benda ni lagi kita akan tengok lalu satu persatu. Itu nak rayak permulaan sebagai tautiah, permulaan kata Hadramaut ni asal usul tu dia macam mana. Asal usul dia tu mari macam mana. Dan dia tu siapa. Kita ni sebut mari ni ada alasan daripada mana. Ini saya insya-Allah kita nak hurai sebagai ilmu pengetahuan kita ni pada boleh kita makan dengan cara selalu dah. Kemudian nak tambah sikit bagi orang mengaji ataupun orang yang punya ilmu pengetahuan, kita bawa nota kaki ataupun bawa nyarajak ke daripada beberapa kitab yang kita akan bawa datang ni. Hak moleknya kita ada kitab. Kita insya-Allah balik majlis kita ni sebagai Ustaz Rushdi kita ni, ia bertanggungjawab tentang itu masalah. Ia akan buat tubik berjuzuk-juzuk lah kitab ni. Dan saya minta dengan sebesar-besar hati biiznillahi ta'ala, kita hendaklah bawa kitab, bawa kalam, kemudian kita murajaah jadi molek. Ngaji ni kita ngaji jadi molek. Ilmu pengetahuan sahajalah yang nak mengangkatkan darajat seseorang daripada bawah kepada atas, daripada mundur kepada maju, daripada yang tak baik kepada yang baik. Tidak ada jalan yang lain untuk nak memajukan ummah, memajukan diri, memajukan negeri, melainkan dengan ilmu pengetahuan sahaja. Dengan sebab itu kita nak hasilnya ilmu pengetahuan, pastilah kena ada kalam, adanya surat dan sebagainya untuk kita mengangkatkan darajat kita. Itu nisbah asal usul dia dengan cara sepatah lalu supaya kata kita boleh dengar apakah
Hadral maut asal usul daripada mana. Yang seterusnya yang kita nak cakap di sini iaitu agama ni yang ada pada negeri Hadral Maut belum daripada Islam itu masuk kepadanya ni agama gapo ratik. Agama gapo ratik? Agama mana ratik yang tersebar di Hadral Maut. Jadi balik ke kalau kita baca dalam sejarah mana-mana pun kitab-kitab sejarah sama ada Bidayah wan Nihayah bagi Imam Ibn Kathir rahimahullahu taala, Al-Kamil fi Tarikh bagi Imam Ibn Athir, Tarikhul Islam bagi Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala, dan lain-lain lagi daripada kitab-kitab sejarah yang dikemukakan kitab itu oleh alim ulama kita dengan dengan perkara-perkara yang kita tadi itu boleh lihat. Dengan sebab itu kita sebagai umat Islam kita kena faham kata agama ni jamak dia al-adyan. Agama ni makna kata cara kita nak pakai hidup. Bagaimana kita nak pakai hidup, itulah ad-din. Itulah agama. Kalau kita nak balik bahasa sia, iaitu gapo? Iaitu wit, cara kita nak pakai hidup. Jadi agama yang ada di Hadral Maut belum daripada masuk Islam kepadanya ni tersebarnya al-wathaniyah. Wathaniyah ni iaitu patung lah kalau kita kecek dengan cara mudah. Di sana agama manusia ni lain daripada agama samawiyah, agama yang ada wahyu daripada langit. Goliknya semua patung. Patung ni makna kata lain daripada al-asnam. Sanam tadi itu berhala. Ada pewathaniyah bukan rupa daripada bentuk ke manusia. Mari rupa pusu ke, mari rupa daripada anggota manusia yang tertentu ke. Setengah ibadat kepada anggota manusia. Seumpama zakat orang lelaki dan sebagainya. Ini panggil wathaniyah. Nampak tu tak? Ataupun orang panggil kata wathaniyah ni benda yang lain daripada berhala. Kalau bahasa pakte kita ni, kita nak kecek dengan cara mudah, iaitu lain daripada tokong. Itu panggil wathan. Tersebar di negeri Hadral Maut. Tersebar sangat. Dan agama-agama yang batilah. Agama batilah ni agama yang dapat daripada akal fikiran yang sunyi daripada wahyu Tuhan. Di Timur Tengah lah. Sebelum daripada Islam itu datang. Moga memanglah apabila kita bacanya buku-buku tentang ayyamil jahiliyah, masa jahiliyah seumpama di kitab Al-Aghani bagi Al-Asfahani 30 jilid itu kan. Kalau kita mutalaah kitab tu, kita baca keadaan manusia sebelum daripada Islam itu datang, memang galiknya manusia percaya kepada benda karuk-maruk, percaya kepada benda khurafah, percaya kepada al-asnam, berhala-berhala, percaya kepada al-wathaniyah, pusu-pusu, kayu dan sebagainya, lain daripada bentuk manusia, berbagai-bagailah. Itu adalah agama al-batilah. Agama yang tak benar, agama yang tidak ada kebenaran daripada wahyu Tuhan dan sebagainya. Dan agama yang ada di Yaman ni ataupun di Hadral Maut ni hak ada belum daripada Islam itu datang kepadanya ni, iaitu ada satu kaum nama kaum Ad. Kaum Ad. Ad ni mereka ini semua al-wathaniyah. Semua patung. Patung daripada rupa pusu ke, rupa kayu ke, rupa gitu, rupa gini. Maka Allah Subhanahu wa taala utuskan kepada mereka Nabi Hud alaihi salam. Nabi Hud alaihi salam mari kepada ini dunia, menujukan kepada Hadral Maut yang ada di sana itu kaum Ad. Ni gagah. Wak dia ni kuat, hebat dan sebagainya.
Dia ni adalah bukan biasalah rank dia hak tu hewi tu kekuatan. Sehingga dia mengadakan kekuatan dia tu nak lawan Tuhan tu. Cuba kita bacalah sejarah Nabi Hud alaihi salam dengan kaum Ad. Maka Nabi Hud ni memang dia tak ada mari kerja lain. Kerja dia mengajakkan manusia kepada ibadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala hal keadaan tunggal dan tinggalnya perkara-perkara yang diibadat lain daripada Allah Jalla Jalaluhu wa taqaddasat asma'uh daripada perkara-perkara yang menyekutukan Tuhan. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala firman di dalam Al-Quran surah Hud. Cuba kita balik kita tengok dalam surah Hud ayat yang ke-50. Allah Jalla Jalaluhu telah berfirman wa ila 'adin akhahum huda. Dan kepada kaum Ad saudara mereka, saudara makna kata orang tula. Memanglah Nabi itu ataupun Rasul-Rasul itu Tuhan bangkit daripada kaum dia. Walaupun Nabi itu, Rasul itu bukan seugama dengan ugama kaum dia. Tapi mari daripada dia. Apa hikmat? Ghaliknya manusia kita ni dia tak terima orang luar. Ya pasti kena orang dalam tu juga. Orang sebahasa, orang sebangsa, orang apa yang dia kenal, orang boleh buat kira, baru dia terima. Ini adalah hikmat Allah Subhanahu wa ta'ala utuskan orang yang kata rasul ataupun nabi daripada kaum dia. Akhahum huda di sini, akha di sini saudara lughawi, bukan saudara syar'i. Saudara lughawi makna lagu mana? Yakni persaudaraan al-insaniyah. Saudara kemanusiaan. Bukan saudara seugama. Saudara seugama pasti kena orang yang beriman, orang Islam, orang yang kenal Tuhan, yang tak menyengutu Tuhan dan sebagainya. Nabi Hud alaihi salam. Apa Nabi Hud kata kepada kaum Ad? Ya kaum, hei kaum. Ya jenis nabi-nabi ni kena kerja dia pasal panggil. Seru-seru, dia kena seru. Kena menyata, kena panggil, kena dakwah. Itu makna kerja nabi-nabi. Barang siapa nak kerja nabi, nak kerja rasul-rasul, kena rajin seru. Kena rajin panggil. Dalam media hak kita boleh. Nampak tu tak? Dalam media hak kita boleh. Ya kaum, kaum. U'budullaha. Ibadatlah kamu kepada Allah. Ma lakum min ilahin ghairuhu. Tidak ada Tuhan yang sebenar. Tuhan yang patut mung tu mengabdikan diri kepadanya lain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. In antum illa muftarun. Kamu ni duduk dalam keadaan dusta ni, dusta kepada diri dan sebagainya. Ini keterangan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala kata di bombing hadral maut tadi itu belum kedatangan al-Islam adanya agama wathaniyah. Ada agama yang sembah lain daripada Allah walaupun bukan berbentuk berhala akan tetapi ia sembah lain daripada Allah berbentuk daripada makhluk-makhluk yang lain daripada rupa manusia. Itu panggil wathaniyah. Kalau gitu tepat tadi itu kita tak ada kira mana. Seumpama tepat di Madinah asal ya orang Yahudi. Umpama Makkahul Mukarramah asal tepat orang jahiliyah. Itu kita tak boleh mempertikaikan. Kita kata asas ini ni hak demoning ni. Kita tak boleh lah kita nak buat ibadat. Tak bukan gitu. Tak boleh kita nak buka negara kita sebagai negara Islam. Tak bukan gitu. Selama mana kita cuci tepat, kita boleh guna tepat tu. Jangan kita buat sepik dada lah. Nampak tu tak? Ada buat sepik dada, tak boleh. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala ghayak di dalam di dalam Quran tu benda tu lah. Dan di dalam surah Al-Ahqaf ayat 21 putu heraya wadhkur akha 'adin iz anzara qaumahu bil ahqaf wa qad khalatin nuzuru min bayni yadayhi wa min khalfihi alla ta'budu illa Allah inni akhafu 'alaikum 'adzaba yaumin 'azim. Nabi Hud alaihi salam mari royak kepada kaum dia,
menakuti dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata, janganlah kamu itu ibadat malaikat Allah. Aku ni takut di atas puak kamu kena seksa, hari seksa iaitu hari kiamat nanti dan sebagainya. Maka puak ni duduk di mana? Duduk Jabal Ar-Ramal. Satu jabal iaitu duduk di bukit puak ni. Ambil bukit ni buat umuh puak dia. Kira bukit yang batu, kalau kita pergi tengok di Yaman sendiri, itu bukit batu. Bukan bukit dak gunung orang panggil. Orang petani kita je buat beza di antara bukit dengan gunung. Kalau gunung tak boleh buat kerja apa je batu. Kalau bukit boleh buat menanam pokok tanaman dan sebagainya. Itu lain cara ulama-ulama kita ataupun ahli bahasa tempat kita ni yang nak buat beza di antara dua perkara tadi. Kalau gitu, dia ni adalah agama, kita fahamlah kata agama yang ada hak tersebar sekali di negeri Hadral Maut, iaitu apa dia? Iaitu agama Al-Wathaniyah. Seterusnya ada juga di Hadral Maut tadi itu agama-agama yang lain. Agama apa? Iaitu ada lagi agama Al-Yahudiyah. Agama Yahud Saqibaqi daripada pengikut Nabi Musa AS, dan agama An-Nasraniyah. Agama Nasraniyah ni pengikut bagi Nabi Isa AS. Yahudi dengan An-Nasara ni dia tak satu. Di antara dua dia ni tak satu. Satu sama lain. Hak ia makna kata Yahudi ada ajaran cara mikir dia umpama dia. Nasara ni ada cara mikir umpama dia. Tetapi dia ini adalah bersepakat tangan apabila dia nak merejamkan ataupun nak menzalimkan terhadap Islam, dia boleh capur tangan. Dia tak akan reda sama sekali terhadap agama kita ataupun terhadap ajaran yang dibawa datang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sebagainya. Dengan sebab itulah kita mengajilah, biarkan tahu terutama dalam protokolat al-Yahud hak baru ni yang diterjemahkan oleh Syekh Ali Tunisi tadi itu. Dia ni orang Tunis, dia terjemah sedikit. Allah, dalam kitab tu masya-Allah. Kalau kita mengaji dengan cara khususi ni, insya-Allah kita tahulah hakikat-hakikat mereka, pegangan-pegangan mereka terhadap umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai umat Islam. Dan ada di sana lagi satu agama yang sembahnya matahari. Daripada kaum Sabak ni sembah matahari. Sembah matahari dan bulan. Sembah dua-dua tu sebagai apa? Sebagai Tuhan lain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh kita rajukkan di dalam tarikh Hadral Maut bagi Salih Al-Hamidi. Juzuk yang pertama muka 53, boleh kita pergi tengok di sana. Jadi puak-puak sembah bulan ni, atau maaf, sembah matahari ni ada di mana? Ada di Yaman, tapi duduk di mana puak-puak ni? Duduk di dekat dengan pantai. Duduk dengan dekat patah. Patah ni mana kata seumpama kita duduk tepi patah lah, laut lah, apabila duduk tepi laut tu. Dia banyak sembah sembah matahari ketika naik, sembah bulan ketika malam. Itu adalah pegangan-pegangan agama-agama yang dibawa datangkan oleh orang-orang yang ada sebelum daripada kedatangan al-Islam. Kita sebagai umat Islam tak boleh kita sama sekali nak ibadat kepada matahari ataupun bulan ataupun bintang, tak boleh. Kerana Tuhan larang kita terang dalam Quran, la tasjudu lisyamsi wala lilqamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Jangan sujud kepada matahari, bulan dan sebagainya. Tak boleh sama sekali benda-benda tadi. Dengan sebab itu kita sebagai umat Islam pastilah kita mengambil tahu. Dan juga satu lagi di sana itu ada agama Majusi. Agama Majus yang sembahnya api. Sembahnya api, i'tiqadnya cahaya itu Tuhan hak baik,
gelap itu adalah Tuhan yang jahat dan sebagainya, itu pun ada juga di ada juga di hadral maut pada masa yang pada masa belum daripada kedatangan agama Islam kepada itu tempat. Masalahnya, kalaulah kita lihat di dalam sejarah, Nabi-Nabi ni mari, Rasul-Rasul ni mari, tak lain tak bukan, ia mari tadi itu untuk nak mengingati hakikat manusia, wiklik kepada Tuhan yang menjadikan dia. Karena manusia kita ni ia lalai dengan sebab suasana. Suasana yang menarikkan seseorang. Yang mentarikkan seseorang sampai kat lupa matlamat hak asal. Ini adalah bahaya besar terhadap manusia yang termakan dengan ideologi ataupun cara memikir ataupun keadaan suasana yang terlupa dasar asal hak dia. Sampaikan jadi penuh akal fikiran seseorang manusia dengan sebab suasana. Dengan sebab itulah agama wathaniyah ni dia boleh tersebar kerana gapo? Kerana ada sungguh patung, kemudian ada pendakwah bagi dia. Ada orang mengajak kepada patung, kemudian ada orang mempertahankan patung. Ya kena ada dua ni, orang mengajak, orang pertahan. Barulah benda batil sekalipun dia akan boleh naik. Kalau tidak ada dua ni, adanya benar-benar, tidak ada pendakwah pada benar-benar, tidak ada yang mempertahankan benar-benar, benar-benar itu tak akan naik. Ini adalah sunnatullah. Benar batil sekalipun kalau ada dua ni, pendakwah dan orang yang mempertahankan, tak ada masalah, naik semata-mata. Hingga gapo dia pun dia akan naik. Dengan sebab itu agama Islam kita adalah agama yang nak menggerakkan hati manusia. Kata kita ni siapa dia? Ya, manusia kita ni kalau kita kecek dengan cara mudah, nak kita faham dengan secara sekali lalu, kita ni manusia yang boleh gerak, yang boleh mikir, yang boleh adanya kekuatan, boleh tu boleh ni beberapa perkara. Tetapi kalaulah kita tadi itu mengabdikan diri kita kepada benda tak menyawa pun, pada benda yang tidak ada hakikat pun, tidak ada roh pun, tidak ada kuasa pun. Nak ada kuasa lagu mana dia adalah patung. Perkara yang kita berjadi dengan tangan kita, kemudian kita mengabdikan diri kepadanya. Dengan sebab gapo? I'lan. Kalau bahasa saya panggil kosana. Cuan cia, panggil nak wicaya, ia bubuh benda-benda di dalam patung hak dia tadi. Pia hak pandai ni, pendakwah dia. Pendakwah dia kerja satu midah. Kemudian penehar dia tu kerja satu midah. Dua ni capur tangan, berjayalah mereka untuk nak angkatkan kebatilan. Dengan sebab itu kita sebagai umat Islam, umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti kita kena mikir, pasti kita kena tilik, pasti kita kena cemburu terhadap agama kita, kena ada dua tu juga. Barulah kita boleh bawanya agama sampaikan kepada orang-orang yang belakang daripada kita. Supaya pakat-pakat selamat belaka. Kalau tidak, nescaya kita ini akan juluhlah di dalam apa? Di dalam suasana keadaan yang kita itu duduk. Sebab itulah hamba masa kita sebut tentang asal usul manusia ni, dia adalah Ibnu Qaryah. Ibnu Qaryah mana kata? Budak dalam keadaan suasana. Suasana main lagu mana? Ya lagu tu. Kita besar daripada suasana menipu, ya kan menipu. Besar daripada suasana orang ada amanah, ada amanah. Ya kita ikut bagi suasana. Itu adalah satu pemikiran, satu ideologi yang kita tadi itu kena kaji molek benda tu.
Kita hantar orang kita gidok tempat mana-mana, tempat tu keadaan lagu tu, ya akan ikut. Ya lagu tu sebab sifat manusia sebagaimana Ibnu Khaldun dia kaji di dalam kitab muqaddimah dia sebagai kitab cara kita nak tengoknya suasana dan keadaan dan lain-lain lagi dalam kitab tu banyak. Bab politik pun ya setuh, bab gapo, bab ekonomi dan sebagainya, ada beberapa perkara. Sehingga kitab muqaddimah Ibnu Khaldun tu tak cukup tu. Orang putih curi. Tak cukup. Mari semua, ada yang karya banyak lagi. Hak tu gig demo. Dia kaji kata, kita ni sebagai manusia, suka turut orang lebih. Aidan kita pia. Kita berasa kata nak turut siapa? Orang lebih hak mana, dia nak taklid hak tu. Kalau Tok Nebe, Tok Mene, orang ada amanah. Kita rakyat usah nak ada amanah. Tapi kalaulah sebalik, kita jadi gitu ikut. Ya sebab kita tengok orang lebih siapa, kita berasa nak ikut benda tu. Dengan sebab itu kita sebagai manusia, ya tak boleh pergi. Tak boleh pergi lagu mana? Yakni ya kena ada orang pimpin tangan kita. Kena ada. Dengan sebab itulah Allah Ta'ala itu hikmah dia, ya utuh dua perkara kita. Kita serta Rasul. Sedangkan akal manusia ada. Memang ada, tak ada apa. Tetapi apa hikmat ke apa Tuhan bagi dua perkara ni? Kerana manusia tadi itu dia suka turut. Warinya surat, warinya rasul untuk nak jadi sebagai benteng, untuk nak jaganya manusia daripada gelecah dan gelicir. Seorang daripada apa nama ni, tokoh alim ulama kita sebagaimana tersebut di dalam kitab apa nama ni, Hadral Maut ni lah, kitab sakut paut dengan Hadral Maut ni, ia orang pengsyair daripada Hadrami ni, dia mensifatkan keadaan sifatkan keadaan orang sebelum daripada nak masuknya Islam. Sifat belum pada nak masuk Islam tu lagu mana? Dia kata gini, dia kata, sami'tu bid-dini dinal haqqi ja'a bihi Muhammadun wa huwa qarmul hadri wal badi faji'tu mustanqilan mustanqilan min dini taghiyatin wa min ibadati awthani wal andadi. Allah dia kata molek mutanaqqilan, dia kata faji'tu mutanaqqilan min dini taghiyatin wa min ibadati awthani wal andadi. Sami'tu, aku dengar, dia kata, akan agama hak benar. Ya pesing kita kena dengar, nak tahu gapo-gapo ni. Kalau tak rajin dengar gak, kita tutup telinga gak, ya tak siapa sokmo. Benar terbuka, kita sendiri yang katuk, siapa yang salah? Kita hak salah. Nak pergi kata hak lain salah, tak boleh. Kita nak pekuk apa telinga, muka Tuhan jadi terbuka. Akal fikiran kita, Tuhan jadi terbuka, kita lagi tutup. Ini salah besar. Dengarnya agama hak benar, yang bawa datang akan agama tu, Muhammadun. Dia mengaku, kata Muhammad ni lah orang bawa agama hak benar. Pengsyair Hadrami yang dia mensifatkan keadaan belum daripada Islam itu datang kepada Hadram. Datang kepada Hadral Maut, belum pada Islam itu datang pada Hadral Maut. Dia mensifat kata, aku dengar akan agama yang benar yang dibawa datang dengannya oleh Muhammad. Wa huwa qara'ul hadri wal badi. Nabi Muhammad itu adalah penghulu bagi orang yang maju dan orang yang tak maju. Orang Kedah, orang kampung, Ahli Madani dan apa yang Al-Badiyah. Badiyah ni Aryaf. Aryaf ni orang kampung. Adapun Al-Hadri orang Kedah. Orang Madani, kon nai มือง kalau bahasa Sia. Kon nai Chonabot kap nai มือง tak sama cara mikir dia. Faji'tu, maka aku ni pun datang mutanaqqilan,
tukar min dini taghiyatin, daripada agama taghiyah. Apa makna agama taghiyah? Agama taghut. Apa makna agama taghut? Yakni agama yang sembah lain daripada Allah. Allah Ta'ala sebut ke dalam Quran taghut, sebut. Mana? Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sesungguhnya kami bawa datang semua rasul-rasul tadi kepada mana-mana ummah. Ummah mana-mana ada rasul belaka. Rasul meroyak agama kepada ummah. Ani abudullah, supaya umat tadi itu ibadat mengabdi kepada Allah. Wajtanibut taghut, dan menjauhkan diri daripada at-taghut. Taghut ni berkatanya ulama, kullu ma'ubida min dunillah. Tiap-tiap perkara yang dia ibadat lain daripada Allah itu tawaghit, apa taghut. Semua tak kira, tak dikecualikan. Lalu dia kata, aku ni mutanaqqilan min ibadati authan wal andad. Tukar daripada hak aku dah ibadat kepada authan, perkara yang jadi patung, wal andad. Andad ni makna kata berhala. Tukar agama. Nak tukar agama ni bukan mudah. Buat apa bukan kata mudah? Kerana terlekat dengan keluarga, terlekat dengan negara, terlekat dengan pekerjaan, terlekat dengan suasana, terlekat dengan kawan, terlekat, segala-gala terlekat. Nak boleh tukar agama seseorang kepada hak benar ni, terutama orang yang ada pangkat lah pula. Allah, bukan mudah tu. Sebab itulah Abu Talib tak boleh nak terimanya Islam kerana ada muka tadi. Umpama Syekh Husin Al-Muayyid, salah seorang daripada ulama Qum. Ulama Qum, ulama Syiah. Alim tinggi. Bakar daripada bakar hak molek, alim hebat. Cabut diri daripada agama Nuh, mana agama Sabai Nuh, kepada agama Sunni, tubik diri soreh. Tinggal pihak lain. Masya Allah. Kalau ia kecek bak ilmu, la mathil. Tak boleh nak banding dengan siapa-siapa. Syekh Husin Muayyid, lek sana profesor lagi, satracang doktor lagi dia tadi itu ilmu pengetahuan. Tapi jadi Sunni, duduk di atas bantasan Al-Kitab was Sunnah. Nak kita faham kata, nak boleh terima benar-benar ni bukan mudah. Lalu apa nama pengsyair Hadrami tadi itu yang kata, sami'tu bid-dini dinal haqqi ja'a bihi Muhammadun wa huwa qara'ul hadri wal badi faji'tu mutanaqqilan min dini taghiyatin wa min ibadati awthani wal andadi. Syair ni kalau kita boleh hafal boleh dada sikit, kita orang ngaji ni comel. Buat apa? Kerana dia itu adalah semangat yang ada di dalamnya. Semangat yang ada di dalamnya. Walaupun begitu di kalangan di kalangan ahli Hadrami ni, Hadral Maut ni, dia walaupun sembah wasaniyah, sembah lain pada Allah Subhanahu wa taala, mengabdi lain pada Allah, pas kita berbalah ni juga sah. Cuba kita kembali boleh 100 tahun belakang negara kita ni. Kita sebagai orang Islam yang kenal Islam, kenal Nabi Muhammad SAW, kita kembali 100 ke 200 ke 300 kembali. Irji' ila warak. Cuba kita kembali klik pada belakang, dapati kata kita pun sembah lain pada Tuhan. Karena bahasa Melayu, orang bangsa Melayu ni asal bukan Islam. Barahimah, Pram, Hindu. Nampak tu tak? Sebab itulah kita tadi apabila kita nak kembali klik pada ajaran kita hak asal, tengok pakaian pun tahu dah. Pakaian yang lain daripada harupa kita. Walaupun dia nak kata itu tradisi orang Melayu, okeylah, tak ada masalah. Tapi kalau nak berupa berdoa sampai kan jadi Islam ke bukan ni? Bukan dia lah lagu tu. Nampak tu tak? Ini perkara-perkara yang kita tadi itu kena mengetahui. Walaupun begitu, orang dari Hadral Maut tadi itu,
Mengaku walaupun zaman dulu pun. I'tiraf kata Allah Subhanahu wa taala itu ada. Mengaku. Seumpama mereka ini pun mengaku kata di sana adanya Allah Subhanahu wa taala. Adalah mana? Puak ni pergi wahji tahu ke tak? Puak hadral maut ni. Duk dalam agama wathaniyah. Agama semua patung. Tapi masa haji pergi wahji. Jangan duk main dengan dia. Boleh kita tengok di mana rujuknya ni? Kita tengok di dalam tarikh hadral maut bagi Saleh Al-Hamid juzuk pertama muka 57 ataupun di dalam tarikh Yaqubi. Tarikh Yaqubi ni juzuk pertama muka 197. Kita tengok. Ya ada talbiyah hak dia. Talbiyah hak kita ni labbaik Allahumma labbaik ila akhirih itu. Ya kata gini hak ya. Labbaik Allahumma labbaik. Aku sahut timu ya Allah. Lagi haji juga. La syarika lak tamlikuhu au tahlikuhu ya kata. Au tuhlikuhu. Apa nama tidak ada menyungutu bagi engkau yang milik perkara-perkara ataupun nak binasakan satu perkara. Anta hakimu. Mung tu sangat bijaksana he tu he fatrukhu. Maka mung tu tinggallah. Wi tu he lain hak aku dak sembah tu, wi awak kerja pasal dia ratik dia kata. Dia mengaku dengan Tuhan tetapi dia ada menyemutu dengan Tuhan. Hak tu tak sah tu. Supaya dak dengan Tuhan ayat dalam Quran ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tak ibadat pada berhala dan sebagainya, malaikat nak mendekati Tuhan, nak mendekati muka ni dengan Tuhan kita hak sebenar. Itu mana syirik? Syirik-syirik mana campur di antara ilahul haq wa ilahul batil. Hak tu hak maksudnya. Kalau gitu di Yaman tadi itu adanya beberapa berhala yang besar. Ada beberapa berhala yang besar belum daripada Islam itu sampai kepada negeri dia, ya ada berhala. Kalau kita tengok Aryatham ni, kita tengok suasana ni, keadaan ni di negeri Afghanistan dulu. Bukit-bukit ni dia melukiskan jadi berhala besar. Kerana agama semua berhala ni ataupun semua patung ni memang ya banyak. Belum daripada Islam itu. Islam di sini makna kata Nabi Muhammad itulah bawa. Ada pun agama-agama dulu pada kita ni pun Islam belakang dah. Nabi Ibrahim pun Islam. Nabi Ibrahim kita menyentuh Tuhan tak? Tak. Nabi Ibrahim buat tauhid tak? Bawa tauhid Semua Nabi-Nabi bawa tauhid belakang. Pakok mananya orang tak boleh menyentuh makan pengaruh. Makan pengaruh tak? Makan cocok. Tak ada akal fikiran tapi tak pandai kira. Allah. Masalah besar ni orang ada akal fikiran tapi tak pandai kira. Rugi besar. Kalau kita sayang dia apa rugi? Kalau kita tak tepi dia apa rugi? Kita tak tepi dia apa? Rugi segala-gala rugi. Kenapa? Kerana dia tak ada akal fikiran untuk nak fikir. Ada saja gitu. Dengar kata dengan satu dengan dua mana gagah? Ya kira. Sebab tu dia kata ataj'al alihata ilahan wahida inna hadza la syai'un ujab. Orang kafir kata pada Nabi Muhammad ke. Mu nak jadi Tuhan tu tunggal satu. Nak tinggal habis ni semua ni. Satu dengan ramai ni mana kuat? Tu. Kalau tak ada akal fikiran sungguh gak. Nampak tu agak apa lagi? Semua Nabi-Nabi mari basuh benda ni. Wa idh qala Ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin, dia kata. Katanya Ibrahim kepada ayah dia dan kaum dia, aku ni menyalahi agama puakmu duk jalan. Hak tu orang murih tu. Hak tu orang murih tu. Murih sebab apa? Sebab tak seikut benda hak tak kena. Tak kena sampai syirik kat Tuhan kekal pun dengan kita nak pilih buat apa? Kalau tak kena kalaulah selisih pendapat, hak ni kena, hak ni lebih kena, tak apa lagi. Hak ni cerak tak kena.
Lalu Ibrahim kata, innani bara'um mimma ta'budun. Aku lepas diri pada apa hang ibadat tu. Illa alladhi fatarani. Malaikat Tuhan yang menjadikan aku. So, hak ni aku nak ibadat pada dia. Hak lain aku tak seh. Nabi Nuh AS, panggillah tu juga. Nabi Hud, cuba baca di dalam surah Al-A'raf. Ani'budullah ma lakum min ilahin ghairuh, tu perkataan Nabi-Nabi Rasul-Rasul semua mari pada kaum. Sehingga mari talbiyah puak-puak kafir musyrikun Mekah, mari tamlikuhu wa ma malak. Dia kata labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik illa syarikan huwa lak tamlikuhu wa ma malak. Hak Nuh, hak Nabi Zamir Hadral Maut dulu, dia kata tinggallah waktu buat kerja ratik. Hak jahiliyah zaman Nabi Muhammad belum sikit tu, dia kata tak usah ambil salah lah. Itu ya puak ni tak ada milik gapo pun ya Allah. Milik mu belaka, cuma dia kosi sikit dia kata. Ya gigok tu. Maka Tuhan ada belum daripada Islam itu datang kepada Hadral Maut, nama Marhab. Tokong nama Marhab. Marhab ni mana lagu mana? Mari, main dekat. Marhaban tu lah. Terima dengan cara tu lah. Berhala besar. Oh besar, berhala ni besar. Nama Marhab ada di mana? Ada di Hadral Maut. Hak ni duk di kota negeri lalu dah. Dan Zarih ni ada berhala juga nama Zarih. Ha. Zarih nama. Dia ni untuk kindah. Duk di mana? Duk di Najir. Najir ni ia duk apa yang kata satu belah, satu pihak dekat dengan kota Hadral Maut juga, tapi duk sebelah sikit, wilayah lain sikit. Dan satu lagi berhala nama Jalsad, setengah nama Jalsid, sanam yang diibadatkan oleh dua kabilah, Kindah dengan Hadral Maut. Allahu Akbar. Belum daripada mana ni? Belum daripada Islam itu datangkan kepadanya. Adapun Yahudi, dia duduk di Janub. Janub ni selatan. Orang Yahudi ni ada juga di Yaman, tapi di Hadral Maut tu, tapi dia duduk di selatan. Masa mana lagi? Masa Sulaiman lagi alaihi salam. Nabi Sulaiman alaihi salam. Puak dia ni berimej dengan Quran itu, berimej dengan ajaran Tuhan ni, serupa dengan orang-orang Islam hak lain. Cuma lepas daripada pejam mata Nabi Sulaiman, kembalilah mereka itu kepada sembah wathaniyah juga. Tak tahan duduk sebab duduk dalam suasana keadaan sembah wathan. Ni nak ayat kata kita kalau duduk dalam suasana mana akan jadi gitu. Ya tak lepas sama sekali daripada suasana keadaan yang diberjalankan oleh mana-mana orang yang akan duduk lagu tu. Benda ni adalah perkara yang jelas, perkara yang nyata, perkara yang sungguh daripada gapo? Daripada perkara-perkara hak ahli sejarah itu sebut mari di sini. Dan berkatanya Abdul Rahman anak Ubaidillah As-Saqqaf, salah seorang daripada tokoh ulama sejarah lah, di dalam kitab dia Idamul Qut fi Zikri Buldan Hadral Maut. Dia sebut kata adanya didapati orang Yahudi di Hadral Maut tadi itu belum daripada bangkitnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 400 tahun. Belum pada Nabi kita nak bangkit jadi rasul, Yahudi duduk di Hadral Maut tu 4 korong dah. 4 korong ni lagu mana nak kata asah gagah benar. Nampak tu tak? Asah gagah benar. Ini yang disebutkan oleh apa yang kata oleh Syekh Abdul Rahman bin Ubaidillah As-Saqqaf di dalam kitab tersebut saat ni. Dan masuk juga Nasara. Nasara ada juga di Hadral Maut tadi itu. Dia ada juga di Hadral Maut, tapi nama dia ni ya asal daripada Najran. Asal daripada Najran. Najran ni duduk dalam kawasan Jaziratul Arab tadi itu, ia mari duduk di
mari duk gapo apa yang kata mari duk di janub jaziratil Arab. Najran ni satu negara lah, satu negeri yang banyak di sana orang Nasara. Cuma dia pindah daripada tempat dia mari duk sini. Seumpama orang Cina tempat kita ni lah, asal mari daripada Pendin dia, tanah besar dia nu, mari tangan 10 tapi dia ada ilmu pengetahuan. Sebab itulah dia tadi itu dapatnya kemenangan dengan sebab ilmu pengetahuan dia ada. Orang kita tak ada gapo, ada tangan 10. Tapi kalau ada ilmu, okey. Hak bimbang sekali, ada belaka. Kalau kita nak kira. Semua orang tua awak pergi belaka. Tapi ilmu kita tak ada. Hancur satu hari. Amba tengok mari banyak dah orang hak mak pak awak pergi belaka. Tapi mak pak tak ajar ilmu kepada dia. Apabila pejam mata mak pak, habis. Jadi orang susah semula. Terkadang mak pak nak hajar, anak tak saya terima pun ada. Ada juga lagu tu. Wak syarikat tu buka berani. Tak pada kah pak dah hajar. Kah mak dah ada duk goyak, tak nak ilmu tu. Akhir sekali lagu mana jadi? Habis. Apabila pejam mata dua tu, habis. Ini adalah kerugian yang kita sebagai umat Islam tak boleh ambil lagu tu. Maka benda ni ada sungguh. Ada sungguh. Masa kita ada 5 minit, insya-Allah kita nak menyudahkan di sini. Maka tepat hak kekal Islam hak asal, kekalnya agama Nabi hak asal di satu tempat nama Himyar. Himyar ni salah satu daripada negara duk dalam negeri Yaman juga. Di sini ni orang panggil kawasan yang jaganya pegangan hak asli. Pegangan hak asal tadi itu duk sini. Sehingga tak masuknya gapo nama apa yang kata benda-benda yang jadi menyengutu sembah lain pada Tuhan, ambilnya berhala, ambilnya wathan, ambilnya patung, mari dak sembah lain pada Tuhan, itu tak ada. Ia kekal di atas mana? Kekal di atas agama Hanafiyah. Agama yang asli, agama yang berpegang kepada bertauhid kepada Allah, beriman kepada Allah hal keadaan tunggal. Di mana? Di Himyar. Allah. Ini kita nak tahu. Kata, ya asal usul tu mari macam mana. Dengan sebab itu, Islam kita itu bila datang Islam kepada Yaman? Biar orang bagi Islam kepada Yaman. Tahu ke tak? Ayuh, Muaz bin Jabal. Muaz bin Jabal. Muaz bin Jabal ni siapa? Allah. Ulama is-sahabah. Mati umur muda. 30 lebih gitu. Tapi akhirat esok dialah depan semua alim ulama. Muaz bin Jabal yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata kepada dia sebagaimana hadis yang ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim, katakan, innaka satati qauman min ahli kitab. Sesungguhnya engkau wahai Muaz akan jumpa dengan siapa? Dengan ahli kitab. Jumpa dengan ahli kitab. Wapanya Nabi Muhammad ni royak kata mung tak akan jumpa dengan ahli kitab. Sedangkan fuak-fuak wathaniyah itu ada. Fuak sembah berhala, sembah patung, sembah gapo ada belaka di Yaman. Tapi Nabi khususkan ahli kitab. Kenapa? Kerana kita nak kira kena orang ada ilmu. Ada pun fuak wathaniyah, ya ada akal fikir khurafat buruk-buruk gitu ya. Ya tak ada asas pun. Tapi hak ning ni asas. Sebab itu kita nak buat kira bercara mustawa ya setara mana. Dia orang ngaji setara mana, lepas lulus gapo, biar aku dia. Ilmu cara susunnya dia tu setara mana. Ya kena kira dengan orang biasa tahu. Ni dok kira dengan puak hak pesin tak tahu kepala iko. Bukan dia lagu tu. Nabi Muhammad kata innaka satati qauman min ahli kitab. Mu akan jumpa dengan ahli kitab. Sebab puak ni ada kitab. Ada ilmu. Kecek dengan ahli ilmu ni sedap. Sebab ia duduk di dalam garis saya. Sebab tu Imam Syafi'i satu kali dia kata, kalau orang reti kecek dengan aku, tak boleh lawan aku. Ya kata. Tak boleh sekali pun tak boleh mengatasi aku. Ya kecek bukan nak akad diri. Nak royak kata, orang reti kita kecek sama orang reti, gi dengan ilmu yang tak boleh gi.
Tapi kalau orang tak reti, aku akik tangan kalah, dia kata. Sebab, dia tak ada kaedah. Kita kecek gini, dia tubik kat tu. Benda tak ada tubik, dia tubik juga. Ini masalah. Supaya orang ada adat, tak ada adat, masuk rumah orang. Orang kita ni masuk rumah orang ada adat, tak ada adat. Ya tak sama tu. Hak ni dia duduk juru tempat orang duduk. Hak ni dia langgar pergi rata. Ya tak serupa tu di antara dua tu. Sebab tu Nabi Muhammad SAW kata, innaka sata'ti qauman min ahlil kitab. Faltakun awwala ma tada'uhum ilaihi syahadati an la ilaha illallah. Wa anna Muhammadan Rasulullah. Hingga akhir dia. Mula-mula sekali mengajaklah dia kepada mengasalkan Allah Ta'ala hal keadaan tunggal. Dan Rasulullah tu sebagai Rasul. Nabi Muhammad sebagai Rasul. Hak tu hak mula-mula sekali. Dengan sebab itu, dalil sini, hak kita rayak dalam sejarah, ada tu, ada ni, Yahudi dan sebagainya di Hadral Maut, maka datanya, apa nama, hadis Nabi Muhammad SAW, mai rayak kata ahli kitab ada sungguh. Kejap lagi. Ada pun yang dikatakan oleh, Syekh Salah Al-Bakri, salah seorang daripada ulama juga, ia karya kitab Tarikh Hadral Maut As-Siyasi. Tarikh Hadral Maut As-Siyasi, dia kata Hadral Maut ni ya suci daripada wathaniyah, suci daripada semua lain pada Allah. Ini tak betul dengan sejarah. Walaupun ulama, tapi kita tak boleh nak terima kerana menyalahi apa yang dibawa datang oleh ulama yang lain dengan alasan yang lain. Cara kita nak terima ilmu pengetahuan adalah kita timbang. Mana ada alasan, mananya ada keterangan, mananya ada hujah, mananya adanya dalil, kamari kita ukur tengok. Barulah orang pesen tu adalah orang thaqafah. Thaqafah ni mana orang ada ilmu pengetahuan dalam masalah, nak dengar, nak kira, nak terima dan sebagainya. Bukan makna kata kita dengar, demo orang aling dah, caya turut tu, royak tak tahu gapo apa, tak apa. Tak. Itu bukan. Cara kita mengaji agama, biarlah kita mengaji, biarkan jelas. Mengaji biarkan terang. Mengaji biarkan kita ada alasan, kita nak terima gapo-gapo daripada mana-mana orang, atas itu adas. Baru orang nak mengajar kena buat kerja. Nak mengajar bukan kedok tak baca kita, duk isak rokok, kok se, kok mana dak. Kamar dia main mengajar. Royak berapa nama? Tak tahu. Sejarah kok mana? Tak tahu. Tak boleh lah tu. Nak mengajar ada alasan, pasti kena balik kitab, kena tengok kitab dan sebagainya. Hak ni tak ada sakut pahak dengan ngaji lama ataupun ngaji tak lama. Sakut pahak kata yang nak mengajar awak ketah kerja ke tak? Ada alasan ke tak? Situ tempat yang kita tadi itu kena kira dan cara. Maka insya-Allah kita akan berhenti di sini dan kita masuknya agama Islam ke dalam negeri Hadral Maut, dan berkesannya Islam tadi itu yang timur di Hadral Maut tadi itu kepada alam Islami ni, pada alam orang Islam seluruh ni, macam mana biiznillah taala pada hisah yang lagi akan datang lah insya-Allah. Malam ni sekadar inilah sahaja. Mudah-mudahan perkara yang kita dengar boleh menambahkan ilmu pengetahuan dan menjadikan itu sebagai bekalan untuk kita boleh membawakan agama Islam menujukan kepada Darussalam, iaitu syurga Allah Subhanahu wa taala yang kekal abadi, tidak adanya mati. Itulah matlamat kita duduk di dalam muka dunia, di dalam dunia ini sementara. Itulah perkara-perkara yang Tuhan wasiatkan kepada kita di dalam Al-Quran dan Nabi kita wasiat di dalam hadis sebagai hadis Sayyidil Anam. As'alullah subhanahu wa ta'ala bimannihi wa karamih ay yaj'alana wa iyyakum mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu wa sallama wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.